Hai semua, saya Husna, wartawan China yang pandai cakap bahasa Melayu. Sekarang semakin ramai orang asing bercakap bahasa Melayu dan semakin banyak kali tunjuk muka dalam media sosial di Malaysia. Jadi hari ini saya ada jemput dua tetamu yang antaranya boleh dikatakan terkenal oleh netizen Malaysia dalam bahasa Melayu dari China, iaitu Satria dan Latifah. Cuba dengar apakah cerita mereka mengenai Malaysia dan China. Terima kasih Husna. Ya, saya Satria dan saya sudah lebih 20 tahun bekerja sebagai wartawan dengan bahasa Melayu, dan dengan peluang ini juga ada banyak pengalaman untuk berbual-bual dengan para tokoh besar dan pemimpin dari Malaysia. Hai semua, saya Latifah Huang, seorang wartawan bahasa Melayu dari kumpulan media China CMG, dan saya pernah belajar bahasa Melayu selama 4 tahun di Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Tianjin. Sebenarnya, kalau anda nak tahu, Satria selalu tunjuk muka dalam berita-berita dalam televisyen di Malaysia. Kalau anda suka menonton berita mengenai Asia, mengenai China, pastilah pernah nampak wajah Satria dan pastilah pernah dengar pandangan dia yang sangat hebat ya. Dan Latifah, dia selalu berkongsi macam kehidupan dia ataupun apa-apa yang menarik dia melalui macam TikTok, Facebook, Instagram, dan sekarang sudah dikenali oleh ramai netizen di Malaysia, terutamanya generasi muda. Dan Latifah juga kerap kali menjadi bahan liputan bagi media-media ataupun akhbar di Malaysia. Jadi, Satria dan Latifah, saya mahu mewakili penonton Malaysia mengeluarkan satu soalan yang wajib ditanya. Kenapa belajar bahasa Melayu? Kenapa belajar bahasa Melayu, Satria? Sebenarnya saya dulu bukan belajar bahasa Melayu. Saya belajar bahasa Indonesia di BFSU, Beijing Foreign Studies University. Pada masa itu, ketika saya lulus dari jurusan bahasa Indonesia, dan kebetulan waktu itu radio antarabangsa China, yaitu CRI, dia merekrut staf dari bahagian Indonesia dan juga Melayu, bahasa Melayu. Kerana pada tahun itu tak ada lulusan dari seluruh negara China, tak ada lulusan dari jurusan bahasa Melayu. Jadi bahagian bahasa Melayu mereka memutuskan, bolehkah kita mengambil berapa orang dari jurusan bahasa Indonesia. Saya amat bertuah terpilih sebagai lulusan dari jurusan bahasa Indonesia tapi masuk kerja dengan bahasa Melayu di CRI. Maksudnya Satria selepas masuk ke tempat kerja baru mula belajar bahasa Melayu dan sampai hari ini sudah sangat hebat, mahir macam sekarang. Kebetulan pada masa itu kekasih saya dia belajar bahasa Melayu. Belajar bahasa Melayu. Oleh itu sebenarnya guru saya yang pertama adalah kekasih. Wow. Dia bagi buku teksnya dari BFSU dalam bahasa jurusan bahasa Melayu kepada saya dan mengajar saya apa perbezaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Cara untuk belajar bahasa Melayu Yang paling cari bagus seorang ya. kekasih yang belajar bahasa Melayu. Ya. Okey, jadi Latifah, kenapa belajar bahasa Melayu? Saya beli bahasa Melayu sebagai jurusan saya sebab yang pertama, saya rasa hubungan diplomatik antara Malaysia dan China sangat baik, dan yang kedua, saya orang Hokkien sebenarnya, dan saya dibesarkan di satu bandar yang mempunyai banyak elemen Malaysia. Jadi sejak saya kecil, saya pun sangat berminat kepada kebudayaan orang Malaysia ataupun sangat berminat kepada cara hidup orang Melayu. Jadi itulah Latifah memilih jurusan bahasa Melayu ini ya. Yes. Satu lagi soalan yang wajib ditanya, saya nak tanya Latifah, iaitu siapa bagi nama Melayu? Kenapa ambil nama Melayu, Latifah? Mulanya kami belajar bahasa Melayu, cikgu akan bersedia beberapa nama Melayu kepada semua boleh pilih. Dan saya nampak satu nama yang sangat comel, Latifah. Dan saya pilih ini dan saya bertanya cikgu, apa maksud Latifah? Dia cakap mungkin bermaksud sopan, cantik dan juga lemak, lembut. Dan saya rasa Tak sesuai boleh. Nama ini tak lemah lembut. Boleh. Dan saya pilih nama itu. Saya rasa macam pelajar bahasa Inggeris, setiap orang mungkin akan pilih satu nama Inggeris kan. Tapi sebagai pelajar jurusan bahasa Melayu, setiap orang akan pilih satu nama Melayu. Itu samalah. Dan selepas
semasa saya masih di universiti, ramai orang pelajar-pelajar mereka panggil saya Latifah, semua sudah biasa. Tapi selepas saya mula bekerja dan mula bersembang dengan kawan-kawan dari Malaysia, mereka baru beritahu saya Latifah sebenarnya adalah nama klasik di Malaysia. Sekarang sudah jarang orang dipanggil Maksudnya nama mungkin ini. nama ini biasanya digunakan untuk orang yang Makcik. ini bukan saya cakap ya, ini bukan dia cakap. Saya sudah terima dan saya rasa tak apalah, sebab di China pun ada ramai ada banyak nama sekarang sudah menjadi sangat tua. Tapi saya masih sangat suka Latifah inilah, sebab lebih saya rasa kalau ada nama Melayu lebih senang untuk orang Ingat. orang ingat dan juga lebih senang untuk kawan-kawan dari Malaysia panggil saya. Kalau saya terus cakap, saya panggil Huang Jiaye. Ini nama Mandarin saya. Mungkin mereka susah nak sebut. Huang Jiaye susah. Kalau saya beritahu nama saya Latifah, mereka Latifah sangat senang untuk betul. ingat. Dan saya mahu juga minta Satria jawab satu soalan yang mungkin ramai orang Malaysia nak tahu. Kenapa agaknya media di China berminat menggunakan bahasa Melayu? Saya rasa bahasa ini merupakan jejambak antara bangsa-bangsa ya. Oleh itu bagi Malaysia dan China seperti dulu, saya pun pernah tanya kepada macam diplomat dari atau pegawai dari Menteri Luar China yang dulu yang ikut serta dalam kerja menjalinkan hubungan antara China dengan Malaysia. Mereka pun berkata untuk memahami kedua-dua pihak sebenarnya pada masa itu mereka sudah tercari-cari siapakah yang boleh menggunakan bahasa Melayu. Sebab pada masa itu sebenarnya memang jarang ada ya. Dan oleh itu saya rasa pada sejak sekian lama kalau orang yang boleh fasih tutur bahasa Melayu ini akan membantu China, orang China, bahkan kerajaan China untuk memahami Malaysia dengan lebih baik. Begitu juga kalau di Malaysia memang sudah ada banyak yang bertutur bahasa Mandarin ya, tapi sekarang semakin ramai bahkan kaum Melayu mereka pun belajar bahasa Mandarin. Kita pun boleh menyaksikan dengan trend ini sebenarnya hubungan kedua-dua negara ini semakin meningkat pada beberapa tahun ini. Ini sudah secara tidak langsung membuktikan bahasa ini memang jambatan bagi persahabatan antara kedua-dua negara. Betul, saya bersetuju. Jadi, saya tahu Satria mempunyai ramai pengikut dalam Facebook dan Latifah juga mempunyai ramai pengikut dalam TikTok. Pastilah setiap hari boleh nampak banyak komen-komen, mungkin ada yang positif, juga ada yang negatif, tapi pastilah ada yang tidak dilupakan, yang sangat menarik. Boleh tak berkongsi ataupun beritahu kami, adakah apa-apa komen yang anda nampak dan rasanya saya memang harus berkongsi ini ataupun yang saya sangat mahu jawab soalan ini, Latifah? Saya pernah membuat satu video pasal satu bandar mempunyai banyak elemen Malaysia di China, iaitu Quanzhou adalah adalah kampung halaman saya, dan juga ada ramai orang tingkat komen di bawah. Mereka cakap Quanzhou, saya tak sangka ada satu bandar di China ada banyak elemen Malaysia. Jadi saya akan pergi satu kali lah saksikan sendiri. Saya rasa ini juga menggalakkan saya. Apa yang saya buat mempromosikan satu bandar kepada semakin ramai orang. Jadi saya rasa ini sangat bermakna. Latifah ada buat sumbangan kepada pelancongan kampung sendiri ya? Ya, betul. Nanti boleh menjadi duta pelancongan di Quanzhou. Saya harap Sasarkan pelancong Malaysia. harap Harap nanti ya. Jadi Satria, adakah apa-apa komen yang tidak dilupakan? Ya, saya rasa kerana saya sudah cukup lama dalam Facebook untuk membuka page sendiri. Tapi kalau dalam page saya, kebanyakannya adalah ulasan mengenai hal-hal semasa. Jadi sebenarnya banyak dalam komen-komen dari netizen, saya mendapati ada ramai netizen di Malaysia sebenarnya kurang memahami keadaan benar di China. Dan ini juga memprihatinkan. Mengapa begitu? Puncanya adalah berita-berita tentang China yang tersebar di media Malaysia, kebanyakannya dari media barat,
bukan secara langsung ada wartawan Malaysia di sini untuk membuat liputan tentang apa yang berlaku di sini dan untuk dilaporkan kepada Malaysia. Dulu memang ada. Saya pun dalam kerja Satria pun pernah kenal berapa wartawan dari Malaysia yang dulu pernah ditempatkan di sini. Macam dari Bernama ada, dari Xinzhou Ribao juga ada. Tapi sekarang sudah tak ada. Saya rasa ini memang rugi ya bagi hubungan antara kedua-dua negara untuk secara langsung memahami keadaan di negara lain. Oleh itu, saya rasa kerja saya atau hantaran setiap hari Satria dalam Facebook, saya rasa ini lebih bermakna untuk memperlihatkan apa yang keadaan yang benar-benar di sini. Jadi juga ada netizen Malaysia mereka menghantar SMS kepada saya, katakan memang hebat dan saya rasa cukup sabar. Mereka katakan saya cukup sabar untuk menjelaskan setiap butiran kepada netizen Malaysia supaya mereka memahami keadaan yang benar di sini. Kerana kalau di Malaysia juga ada sebahagian dari macam kaum Cina Malaysia, mereka boleh mendapat lebih banyak sumber maklumat dari berbagai pihak termasuk dari media-media di China punya kerana menggunakan bahasa Mandarin. Mereka mungkin memahami sedikit kepada keadaan benar di China, tapi ketika mereka dalam komunikasi dengan kaum-kaum di Malaysia, di Melayu, mereka pun rasa susah kerana kalau kaum Melayu mereka kebanyakan yang mendapat maklumat dari media barat. Jadi ini ada perbezaan maklumat antara kedua pihak. Jadi mereka pun berasa susah untuk menjelaskan ini kepada kaum Melayu di sana. Tapi justru apa yang Satria buat ini merupakan menjelaskan keadaan benar dengan bahasa Melayu kepada mereka dan cukup sabar untuk menjelaskan setiap butiran, setiap fakta. Dan kalau mereka sudah mengeluarkan persoalan dalam komen, saya pun boleh mencari fakta-fakta yang benar supaya membuat penjelasan yang selanjutnya kepada mereka. Saya rasa inilah makna yang paling penting bagi saya setiap hari berkomunikasi dengan netizen Malaysia dalam media sosial. Saya ada sebelum penggambaran hari ini, saya ada minta Satria dan Latifah sediakan beberapa gambar-gambar ataupun visual mengenai cerita mereka sendiri. Jadi kita mari kita dengar cerita Satria dulu. Apakah yang Satria sediakan untuk hari ini? Wow, ini satu interview yang baru berlaku pada akhir hari memang. ini. Saya rasa ini pun merupakan penghormatan cukup besar kepada saya untuk berpeluang berduduk berdepan dengan Perdana Menteri dari Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita pun boleh lihat kalau di sebelah kiri saya juga ada seorang wartawan dari Malaysia. Ini merupakan kawan kita yang cukup rapat dari Astrawani iaitu Luqman. Ini sebenarnya memperlihatkan hubungan kita dalam bidang media yang begitu rapat. Dan dulu kita sudah ada 4 tahun kerjasama dengan Astrawani untuk membuat satu program bersama-sama pada setiap minggu, dan oleh itulah kita menjalinkan rasa saling percaya yang cukup mendalam. Dengan peluang ini ada pada tahun ini kita melihat Presiden China Xi Jinping melawat ke Malaysia dan kita berpeluang pergi ke sana untuk membuat liputan mengenai lawatan tersebut. Dan kita dengan peluang ini kita meminta kepada Astrawani adakah kita boleh memohon bersama-sama membuat satu temuan eksklusif dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan akhirnya kita menjadi media yang satu-satunya ya di China mendapat peluang ini membuat temuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai lawatan Presiden Xi ke sana. Dan saya rasa ini juga sudah memperlihatkan kerjasama antara China dengan Malaysia selalu mendahului berbagai negara-negara lain. Dan ini mungkin kali pertama saya rasa ya, ada media dari China dan Malaysia bersama-sama membuat temuan eksklusif dengan pemimpin tempatan. Dan cara ini pun jarang kelihatan di dalam temuan dengan pemimpin dari apa jua negara lain. Biasanya satu demi satu saja ya. Oleh itu saya rasa ini sudah memperlihatkan begitu rapat atau kerjasama antara China dengan Malaysia selalu menjadi yang menerapkan bidang yang baharu dan memberi contoh yang baharu kepada negara-negara lain bagaimana kedua-dua negara boleh melaksanakan kerjasama dalam berbagai bidang. Ya. Sebenarnya Satria ada membawa 2 gambar ya, dan mari kita cuba lihat yang kedua itu apa. Ya. Wow, ini bila Satria macam nampaknya muda lah. Nampak gemuk sikit.
Ya, tapi ini memang sebenarnya ini berlaku selepas pada dalam Forum Asia Buau dan Pala merupakan pengasas bagi forum tersebut. Dan saya berpeluang ketika membuat liputan mengenai Forum Asia Buau mengunjungi itu hotel yang diinap oleh Pala untuk buat temuan dengan beliau. Dan saya rasa ini juga amat sedia itu ketika tahun ini, ketika kita baru tamat temuan eksklusif, rakaman temuan eksklusif dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk balik ke hotel. Dalam perjalanan saya mendengar berita iaitu pemergian Pala. Saya rasa semua ini ingatan mengenai temuan dengan Pala segera menjadi segar dalam ingatan saya dalam otak Satria. Semua ini saya sudah menyaksikan perkembangan antara kedua negara yang semakin mendalam, semakin meningkat. Dan ini semuanya hasil itu kebijaksanaan pemimpin kedua negara. Terima kasih. Jadi mari kita cuba lihat apakah perkongsian dari Latifah. Oh, ramai orang. Yes, boleh nampak Husna dan saya dan juga Isa dan Fauzan. Ini gambar yang diambil sempena seminar antarabangsa terjemahan bahasa dan budaya Melayu China ke-5. Ramai prof-prof yang dari berbagai negara tapi semuanya boleh cakap bahasa Melayu. Dan dari negara apa? China? Ada China, ada Thailand, ada Jepun, ada Jepun, ada dari Brunei dan juga ada ramai pelajar-pelajar dari jurusan bahasa Melayu dari China lah berkumpul di sini. Tapi dalam gambar ini cuma sebahagian kecil saja. Yang lain yang di China masih belum sampai. Ya, sebab pelajar-pelajar tu mereka datang untuk menyertai bertandingan berpidato bahasa Melayu. Dan di sini saya kali berdama dengar orang Jepun dan orang Thailand cakap bahasa Melayu. Saya baru boleh faham apa perasaan yang orang Melayu dengar saya cakap. Sebab ini sangat amazed lah. Dan saya boleh bersembang dengan orang Jepun, orang Thailand, orang Brunei. Bukan gunakan bahasa Inggeris. Dalam tempat ini semuanya bercakap bahasa Melayu. Dan tapi tempat ini terletak di China, bukan di Malaysia. Ini sangat amazed lah perasaan pengalaman ini. Ya, saya rasa perkongsian yang dari Latifah ini, gambar ini boleh jawab soalan yang kenapa anda belajar bahasa Melayu, kenapa orang China. Bukan saja orang China guys, sebenarnya ramai orang dari berbagai negara, di Jepun, di Thailand, even di negara Amerika Syarikat. Bahasa ini adalah alat untuk kita meningkatkan persefahaman antara Malaysia dengan negara-negara sendiri. Jadi saya juga yakin ini pasti akan menimbulkan lebih banyak peluang kerja ataupun lebih banyak peluang untuk kita know each other melalui bahasa ini. Dan saya rasa perkongsian dari Satria ini menunjukkan bahawa kami semua yang belajar bahasa Melayu ini sudah menjadi saksi untuk persahabatan antara China dan Malaysia. Dan saya rasa Satria, Latifah dan saya, kami semua orang yang belajar bahasa Melayu akan terus berusaha untuk beritahu anda apa yang berlaku di China dan apa yang kita boleh buat untuk meningkatkan persefahaman dan persahabatan antara rakyat-rakyat kedua negara. Jadi inilah perkongsian kami untuk mengopi bersama dengan Husna pada episod ini. Terima kasih. Bye-bye.